Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada murid tahun 6 beta. Okey, jadi kita akan mula kelas. Jadi sebelum kita mulakan kelas, marilah kita sama-sama membacakan ummul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Okey, jadi pada tengah hari ini kita akan sambungkan sesi PDPR kita. Kita akan mulakan share screen. Jadi cikgu harap murid yang ada di sini, Akil, berikan perhatian lah. Kalau boleh, anda ada buku tulis, bolehlah buat sama dengan cikgu, buku teks dalam setengah razman ya. Okey, cikgu akan mulakan share screen. Okey. Right. Okey, jadi seperti paparan, hari ini kita akan belajar satu topik yang baru, satu bab yang baru. Tapi bab tu sangat-sangat mudah lah. Tak susah ya. Bab tu dia namakan sebagai koordinat. Ya, koordinat lah. Anda semua dah belajar koordinat sewaktu di tahun 5. Tahun ini sebagai satu pengulangan sajalah untuk anda ya. Okey, jadi objektif kita pada sesi ini ialah semua murid tahun 6 beta akan dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik secara individu di rumah masing-masing berdasarkan kepada contoh-contoh yang akan dibincangkan oleh guru sebentar nanti. Kemudian kriteria kerjaan kita ialah cikgu, apa yang cikgu nak anda semua dapat setelah sesi ini ialah anda murid dapat menyelesaikan dengan betul masalah harian yang melibatkan menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik. Okey, koordinat senang Okey. Jadi cuba kita lihat beberapa soalan contoh untuk memberikan anda kefahaman. Okey, di sini ada petak-petak segi empat yang kecil-kecil ni dan ada beberapa gambar yang cikgu yang diletakkan di beberapa kotak. Okey. Koordinat ni kita satu cara kita nak menentukan, kita nak memberitahu kedudukan objek-objek ini. Contohnya anda nak nyatakan anda nak nyatakan kedudukan objek bintang ni. Jadi anda nak cakap macam mana? Nak cakap macam mana cara nak cakap dekat kawan? Kalau kawan tanya, Akil, apakah kedudukan bintang ini? Apakah kedudukan segi tanda anak panah ke atas ni? Apakah kedudukan tanda tambah ni? Apakah kedudukan orang gambar muka warna biru ni? Apakah kedudukan segi empat yang warna hijau ni? Jadi Akil nak jawab macam mana? Takkan dia cakap adalah situ entah jaga tapi ada dah. Tak boleh cakap situ. Kita kena ada satu unit nak cakap macam mana. Okey. Jadi di sini cikgu nak terangkan ada dua istilah anda perlu faham. Okey. Kalau anda mengira kedudukan di paksi X ni ini kita namakan sebagai paksi X paksi X. Okey. Ini kita namakan sebagai paksi Y. Okey. Y. Okey. Ini paksi X, paksi Y. Okey. Right. Okey. Ini kita namakan sebagai ataupun paksi tersebut ataupun sebagai paksi mengufuk. Mengufuk. Okay, ingat kalau dia secara mendatar sama dia mengufuk. Kalau dia secara menegak ni nama dia mencancang. Okey, mencancang. Okey, ada mesej. Maaf line saya slow, tak apa Fizi. Yang penting anda dengar je. Okey. Ya.
kalau dia garis tu mendatar baring macam ni, nama dia mengufuk ataupun bahasa S atau dia mencancang ya. Kalau dia menegak dia mencancang. Okey. Jadi bagaimana kita menentukan koordinat berdasarkan kepada pasti-pasti tersebut. Macam mana? Okey. Jadi contohnya di sini di sini ini kosong. Ini kosong lah sebab dia pemula Okey. Katakan ini 1 2 3 4 5 6. Okey, di sini pun 1 2 3 4. Okey. Satu tu maksudnya satu bawah ni maksudnya satu ni, satu ke atas ni. Ni satu ni. Ya, 2 yang inilah. 3 yang ini, 4 5. Okey, satu yang pasti mencancang ni, satu yang mendatar gini. Ini satu dia. Ya. Okey. Jadi koordinat. Okey, kita katakan apakah koordinat untuk tanda untuk bintang tu? Koordinat bintang tu. Okey. Kita ni boleh nyatakan dalam bentuk koordinat iaitu buka kurungan. Okey, bintang kat mana? 1 kemudian dia pada 4. Okey, paksi mengufuk dia pada 1, paksi mencancang dia pada 4. Jadi 1 4. Gitu. Ya, ingatlah. Okey, ini paksi X, ini paksi X mengufuk, ini paksi Y mencancang. Nak tulis ya. Mengufuk dan mencancang. Okey. Seterusnya. Kita lihat seterusnya. Okey. Kalau anda faham, kalau anda tak faham jangan anda tulis dalam ruangan chat, ruangan mesej ya. Okey. Kemudian koordinat. Okey. Anak panah tu apa koordinat dia? Koordinat dia ialah buka kurungan X dia ada. Pasti mengufuk dia apa? Pasti mengufuk dia 3. Pasti mencancang dia 4. Jadi 3 4. Jadi kalau ada orang tanya kat Akil, pasti apakah koordinat untuk anak panah? Akil cakap 3 4. Maksudnya orang tu tahu dah. Kawan tu tahu dah. Okey, dia ada di 3 pasti mengufuk di sini dan 4 pasti mencancang di sini lah. Dia tahu lah. Itulah cara kita nak kita nak menyatakan kedudukan dengan menyatakan koordinatnya. Okey ada anda faham lah. Okey, kita sambung sekali. Okey, koordinat. Sambung lagi. Okey. Seterusnya koordinat. Nama koordinat KOORDINAT. Okey, koordinat tanda tambah tu, warna merah tu. Tanda tambah. Okey. Apa koordinat dia? Okey. Pasti mengufuk apa? 5. 5 nampak 5 5 sini. Okey, pasti mencancang apa? 4. Jadi 5 dan 4. Okey. Kemudian senang je. Okey, jadi koordinat koordinat. Okey, smiley yang warna biru tu. Dia tak smile pun sebenarnya. Okey, smiley warna biru tu. Okey, kemudian apa koordinat dia? Buka kurungan, paksi mengufuk dia 4, paksi mencancang dia 2. Lihat 4, sini 4 dan sini 2. Itu 4 2. Okey. Jangan bertukar Dia yang pertama dia mesti paksi X. Yang ini mesti X. X X X. Yang nombor yang kedua Y Y Y. Okey, ya. Harap boleh faham dah. Kalau tak faham tu respon dekat apa? Ruangan chat tu, cikgu akan ulang semula. Okey. Seterusnya, begini pula ya. Okey, ni dalam bentuk sebenar. Macam cikgu cakap tadi, ini pasti X. Pasti X ni nama dia pasti mengufuk. Ini yang mana pasti mengufuk. Mengufuk. Ingat kalau orang kata pasti mengufuk, pasti X. Okey. Y pasti nama dia pasti mencancang. Okey, mencancang. Okey. Jadi kalau kita nak nyatakan, anda kata cikgu tanya, apakah koordinat titik A? Apakah koordinat titik A? Okey. Jadi kita buka kurungan, mesti ada kurungannya, dia tak ada dia tata cara dia mesti buka kurungan. Kemudian kita lihat koordinat A. A itu ada pada pasti mengufuk dia B.
pasti mencancang dia 2. Jadi B, 2. B, 2 ya. Jangan buat begini. B yang nak buat style sikit, B kotak lah. Okey, salah. Salah tak terima. Kemudian dia buat B titik bertindih pula lah. 2. Tak boleh terima juga. Kemudian dia nak buat B satu tindih, satu koma, 2. Tak boleh terima juga. Yang diterima hanya ni je. Buka kurungan B, koma, 2, tutup kurungan. Ya, ingat Okey, kemudian kita teruskan lagi. Okey, sekarang ni anda kata cikgu tanya apakah koordinat titik B. Okey, kita tengok titik B. Okey, dia B. B sini paksi mengufuk dia D. Okey. D paksi mencancang dia 2. Selesai. Okey. Kemudian seterusnya koordinat titik C. Okey, C ada pada G dan 2. Okey, kemudian koordinat titik E. Okey. Buka kurungan D ada pada D dan sini pada 4. Itu saja. Nyatakan koordinat saja dan pastikan jangan bertukar tempat. Mesti pasti mengufuk dulu, pasti X dulu, kemudian pasti mencancang. Ya. Harap anda fahamlah. Kalau tak faham, boleh buka mic ataupun boleh nyatakan pada ruangan chat. Tulis pada ruangan chat. Okey, seterusnya. Ini contoh daripada buku aktiviti anda. Cikgu ambil je, cikgu scan dan cikgu tampal di sini. Kita buat sama-sama. Okey. Dia kata apa? Rajah di bawah menunjukkan 3 titik pada satu satah kartis. Okey, apa tu satah kartis? Satah kartis ni macam inilah. Cari ada paksi Y ataupun ni paksi mencancang dan paksi X paksi mengufuk. Ada bentuk sini nama dia satah kartis ya. Kemudian soalan dia, tandakan titik C jika koordinat bagi titik itu 5, 3. Okey. Kalau tadi kita dapat titik, kita nak kira apa? Kita nak tulis koordinat dia. Sekarang ni diberi koordinat, disuruh kita tandakan di mana titik C tu. Kita lihat dia diberi titik dia, koordinat dia 5, 3. Dan anda tahu 5 ni pada paksi X. 5 tu pada paksi X dan 3 tu pada paksi Y. Jadi kita kira. Okey. Pada paksi X ini ya, ini paksi X. Okey, kita kira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia mesti dah baris ni ke atas. Okey, kemudian Y 3. Y ni Y. Ke atas tu Y. Okey, jadi kita 3. 1, 2, 3. So maksudnya kita nak pastikan kita panjangkan di 3 dan kita panjangkan 5 ni. Di mana dia bertemu? Kena eloklah kena pembaris. Cikgu tak tahu pembaris kat sini. Tapi cikgu buat cara terus tengok. Okey ni. Alright. Sini ya. Okey. Alright. 3. Alright. Okey. Jadi dia silang kat mana? Dia bersilang ada pada satu tempat tu, ada pada satu titik tu kat sini. Ni kan nampak tak? Kat sini. So maknanya ini koordinat untuk titik C tu. Ni. Nampak Ni koordinat untuk C tadi. Okey, kita tandakan C. C kat sini. Okey, faham ya? 5, 3. Okey, kemudian nyatakan titik yang paling jauh dari asalan. Okey, titik yang paling jauh dari asalan. Okey. Jadi yang pertama sekali anda kena faham apakah itu asalan. Asalan itu ialah koordinat sifar ataupun yang ni bucu ni. Ada bucu ni yang ada asalan ni. Ni. Bucu tu nama asalan sifar. Okey. Jadi dia kata nyatakan titik paling jauh, kita kena cari jarak. Okey, jarak titik. Jarak titik. Okey. Jadi kita lihat titik A. Titik A kita dah ada satu titik A tu koordinat dia apa? 1 dan sifar. Ni nampak tak? Ni.
Satu sifar. Sebab apa? Sebab apa dia ada pada satu dan pada paksi Y dia sifar. Faham ya? Satu dan sifar. A ya? Faham ya? A satu dan sifar ya? Okey. Jadi jarak titik daripada asalan, jarak daripada sifar sifar ialah jarak dia satu lah. Satu unit. Satu unit. Okey, boleh faham ya? Sebab apa? Sebab jarak, sebab kita kena tahu the koordinat A ialah satu sifar. Sebab apa Y tu sifar? Sebab dia tak ada. Dia ada pada tak lihat pada paksi Y dia pada sifar. Ya, faham Satu sifar. Okey tu, dan jarak dia satu unit lah. Tengok apa ni? Dia melangkah satu unit. Dia melangkah satu unit. Kita kira dia ada pada asalan ni. Daripada asalan ni, ya. Okey, sini dia melangkah satu unit je. Okey, tu dia satu unit je. Alright, itu satu unit. Okey, kemudian kita pergi pada titik B pula. Ni kita pergi pada titik B. Okey, titik B apa koordinat dia? B 1, nampak ada 1. Dan Y dia berapa? Y dia ialah 3. 1, 3. Okey, jadi jarak dia daripada asalan berapa? Kita lihat kita kira sama-sama. Kira sama-sama. Okey. Kita nak kira titik B. Okey. Jadi kita nak kira titik B, kita mulakan daripada mengufuk dulu. Mengufuk. Okey, jadi ni 1, nak pergi B 1. Okey, ni 1 unit. Okey, kemudian daripada sini naik atas. 1, 2, 3. 3 ni 3. Okey, sekali lagi dia mesti daripada asalan tau. Asalan nak pergi B, dia mesti pergi pasir mengufuk tu. Pasir mengufuk 1. Nak pergi kepada titik B tu mesti pergi pada 1 dulu. Sebab dia pada paksi 1. 1 kemudian naik 3 langkah ke atas kan. Nak sampai B 3 kan. Jadi 1, 2, 3. Jadi 1 tambah 3 berapa? 1 tambah 3 1 tambah 3 berapa unit? 4 unit. 4 unit Okey. Kita lihat pada titik C. Ya. Titik C. Okay, titik C. Koordinat dia 5, 3. Okay, kita kira daripada asalan berapa? Kita padam. Bagi nak nampak clear sikit, kita padam. Ya, kita padam ini. Kita dah selesai kira tadi. Kita padam. Okay. Right. Okay, kita kira daripada asalan. Okay. Mula-mula kita mesti gunakan paksi mengufuk tu. Mesti jangan terus ambil mencancang. Jangan terus ambil Y, ambil X dulu. Okay. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 paksi mengufuk. Kemudian mencancang pula naik atas. 1, 2, 3. Ingat satu langkah, satu petak sahaja. Jangan satu langkah 2 petak. Satu langkah 3 petak. Nak cepat satu langkah sampai 5 lah. 0 sampai 5 satu langkah je. Tak mahunya. Dia mesti satu langkah satu petak sahaja. Jadi tanya dia 3. So 5 unit tambah 3 unit. Apa? 8 unit. Okey, unit ni dia punya apa? Dia punya sebutan tak ada cm, tak ada m ke unit. Satu petak tu maksudnya satu unit. Alright. Dan seterusnya kita lihat ada titik D. Ya, titik D. Okay, titik D. Koordinat dia. Apa koordinat dia? Siapa boleh kita jaga titik D? Apa koordinat dia? Titik D. Apa koordinat titik D? Titik D 4. Okey, 4. Okey, kemudian mencancang 1. Right, 4, 1. Okay, kita lihat. Ya. Daripada asalan pula. Daripada asalan pula. Berapa unit dia? Okey. Jadi pasti mengufuk dulu. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 dan mencancang 1. Jadi 4 tambah 1 5 4 tambah 1 5 unit. Okey. Jadi dia kata nyatakan titik paling jauh, maksudnya paling besar lah unit dia. Paling jauh kan? Paling besar lah.
Okey, jadi mana yang paling jauh? Cuba lihat. A, B, C atau D? Ha, titik mana? Dia jawapan ni lah titik C. Ya, titik C. Sebab dia apa? Sebab apa titik C? Sebab dia unit yang paling besar. Ni 1, ini 4, ini 8, ini 5. Maksudnya yang paling banyak ialah, yang paling besar ialah 8. Itu maksudnya jadi dia paling jauh. Anda jangan anggap apa titik yang paling paling tinggi tu paling jauh. Kadang-kadang dia sebab dia nak kira jauh tu dia mesti jarak mengufuk tambah dengan jarak mencancang, ya. Kira elok. Okey. Itu nak kalau ada soalan tu nak nyatakan jarak. Okey. Boleh faham, ya? Boleh faham ke? Okey. Saya harap anda faham lah walaupun anda tak respon, ya. Jarak anda faham lah. Okey. Seterusnya, okey, cikgu ada sediakan latihan. Okay, latihan ini okey, cikgu ada buat latihan ini. Baik. Dan cikgu akan pastekan link dia. Cikgu akan pastekan link dalam ruangan chat Google Meet kita. Lihat pada ruangan chat. Okey. Sekarang ni cikgu nak anda semua klik pada setting ruangan chat tersebut. Cikgu ada tampal link kat situ. Anda klik pada link pautan tersebut dan masuk ke latihan pengukuhan kita pada hari ini. Okey, kita buat sama-sama. Cikgu masukkan di sini. Alright. Okey, masukkan. Cikgu tukar screen. Okey, okey. Ini di sini tulis nama penuh anda. Ya. Okey, nama penuh anda. Jangan tulis nama singkatan, ya. Okey. Cikgu masuk. Okey. Cikgu akan padam sendiri. Start. Okey. Kita buat sama-sama. Ni apa? Akhir dengan Rasman. Klik pada tempat yang cikgu bagi tadi. Okey. Jangan lupa, ya. Lesson dah siap, mesti tekan submit. Kalau anda kata tak siap pada hari ini, anda tekan finish later. Maksudnya anda nanti cikgu akan bagi link ini semula dalam grup WhatsApp. Anda boleh klik dan anda bersambung mana yang anda tinggalkan soalan ni. Okey, jadi kita lihat sama-sama. Okey. Ini contoh je. Tak payah nak tengok contoh pun tak apa. Okey. Kita lihat pada soalan kita yang pertama. Okey. Cikgu harap akhir dengan Razman dah klik lah pada latihan tersebut, ya. Okey. So, nombor 1, jarak mengufuk dari titik A ke titik B. Okey, mengufuk dari titik A. Okey, ya. Lihat dah titik A di sini. Okey. Okey, titik A. Ini A, ya. A di sini. Tengok dia A di sini. Okey, ini titik dari titik A ke titik B. Okey, dia kata dia nak jarak mengufuk. Jarak mengufuk mesti jarak yang mendapatkan paksi Y sahaja, ya. Mengufuk mestilah paksi X sahaja. Ni jarak mengufuk di sini. Ya. Right. Okey. Jadi jarak mengufuk daripada A ke B berapa? Maksudnya kita kira daripada A ke A ni pergi B berapa langkah? Cikgu, saya tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh apa? Tak boleh nampak latihan cikgu ke, tak boleh apa, tak boleh dengar ke. Akil, sama boleh Akil, Okey. Jarak mengufuk maksudnya jarak secara mendatar. Kita kira daripada titik A ke titik B. Jarak mengufuk A ke B, titik ni 1, 2, 3. Okey, daripada 2 sampai 5, 3 tau. Jangan terus kira ke atas ni mencancang. Ni mengufuk pasti X dulu. Jadi 1, 2, 3 sampai 5. Jadi jangan nak buat dia. Apa dia? 5 tolak 2. Ini apa ni? 5 tolak 2. Sebab ni melibatkan pasti mengufuk saja. Contohnya 3 unit. Okey, kemudian jarak mencancang. Jarak mencancang itu jarak yang menegak. Okey, menegak dari titik A ke B. Okey, jadi kita sampai 5 tadi kan? Jadi kita buat apa 5? Ni buat apa? Buat apa? Kelas. Tolak. Apa tolak apa? Apa tolak apa?
Cuba tengok. 5 tolak. 5 tolak apa? Akil. Cikgu dia tadi bercakap ni, cikgu nak diam sekejap. Nak tengok Akil respon macam mana. 5 tolak apa Akil? Hmm? Ha. 5 tolak apa Akil? Akil. Akil, untuk koordinat A tu ada tak? Ada tak koordinat untuk mengufuk dia? Mencancang dia ada tak? A tu. A ada tak jarak mencancang dia? Jarak mencancang dia tak? Ni tengok mouse cikgu ni. Jarak mencancang dia tak untuk A ni? Ada tak jarak mencancang dia? Tak ada. Ha? Tak ada. Tak ada sebab dia pada sini tak ada. Sebab dia A pasti ni Y, ini pasti mencancang dia Y, ni menegak ni. Sebab dia kat pasti X saja. Maksudnya jarak mencancang dia tak, jarak mencancang tak ada lah sebab dia pasti pada sini. Kalau dia B ni ada lah jarak mencancang ni sebab dia atas ni. Maksudnya ini B tu kat mana? B tu kat 5 ni 5 tolak apa? Oh, Kosong. kosong. Ini dapat apa? 5. Okey, buat sama tau. Kamu buat sama juga. Anda pun buat sama dengan cikgu. Okey, kita lihat nombor 2. Nombor 2. Okey, jarak dari titik A ke B. A ke B. Okey, jarak mengufuk. Okey, jarak mengufuk macam mana kira jarak mengufuk? Jarak mengufuk pasti X. Ingat. Maksudnya pasti X dulu. Ya. 1, 5. 2, 3, 4. 5 bendanya 4 je. 4. Okey. 4. So sini 4. Okey, jarak mencancang dia berapa? Sekarang ni kalau mencancang ni ke atas ke bawah? Atas. Atas mana lagi? Mana pula ke atasnya? Okey, sekarang ni ke bawah lah. Sebab atas mana ada titik? Ke bawah lah. Buat apa pergi atas? 1, 2. 2 sini. Jadi jarak mencancang dia 2. Faham Akil? Ingat? Faham tau? Faham. Okey. Jarak mengufuk dia mesti mendatar gini. Jarak mencancang dia mesti jarak mencancang dia mesti pasti Y tegak. Gitu. Bingkang-bingkuk lah. Tak apalah. Yang penting anda faham. Okey, 2. Okey, nampak ni. Nombor 3. Jarak dari titik A ke B. Okey, A ke B. Okey, jarak mengufuk berapa unit? Jarak mengufuk. Okey, jarak mengufuk. Mendatar. Tengok muka cikgu ni. Tengok tangan cikgu ni. Okey, jarak mengufuk dia mesti mendatar. Okey, jarak mendatar dia adalah, nampak dah? Mesti adanya. A ke B. Jadi kita boleh kira berapa langkah kita nak pergi A ke B. 1, 2, 3. 3 langkah. Okey. Okey, jarak mencancang ada Okey. Jarak mencancang A ke B ada? Okey, jarak mencancang A ke B ada ke Okey? Akil? Ya, cikgu. Ada. Cikgu tadi tanya anda ni. Buat apa? Jarak mencancang ada tak? Saya tengok kuis tadi. Tengok apa? Tengok TV? Kuis. Kuis apa? Kuis yang cikgu bagi tu. Cikgu tanya. Jarak mencancang tak nombor 3 ni. Jarak mencancang dia. A ke B. Ada ke tidak? Okey. A ke B. Tadi kita dah buat dah jarak mengufuk ada 3. Sebab daripada A nak ke B 3 langkah. 1, 2, 3. Kita dah buat dah. Okey. Ni jarak mengufuk dia dah ada dah. 1. Tengok. Lambat dah. Sensitif betul. Tak nak lambat tulis ni. Okey. 1, 2, 3. Okey, 3. Kita dah dapat dah 3. Okey. Itu tubuh 3. Okey, jarak mencancang ni ada. Jarak mencancang. Ni.
Jarak mencancang dia tak? Daripada A ke B ada tak jarak mencancang dia? Tak ada. Tak ada. Sebab dia satu baris tu tak ada lah. Kita nak ke mana? Kalau nak cari jarak mencancang dia mesti sama ada ke atas ataupun ke bawah. Macam mana kita nak buat? Sebab A ke B ni dia satu baris. Nak kita kena ke atas buat apa? B tu bukan ke atas. Nak ke bawah buat apa? B tu bukan ke bawah. B tu sama baris dengan A. Maksudnya tak ada jarak mencancang. Mencancang ni ialah sifar. Gitu. Faham Akil? Faham. Okey. Buat lagi yang seterusnya. Okey. Nampak kuis sebalik yang cikgu paparkan ni nampak? Nampak okey ya? Okey. Nombor 1. Tulis jarak di antara stesen-stesen berikut. Okey. Stesen ada A, stesen Ting Ting. B, stesen lumba kaki tempurung. Okey. C, gasing. D, congkak. E, batu seremban. F, tating lawi ayam. G, konda kondi. H, guli garis. Dan I, sepak raga. Ni semua permainan tradisional kita dulu ni. Okey. Ya. Kemudian nombor 1A, tulis jarak di antara stesen-stesen berikut. Okey, gasing dan sepak raga. Okey, lihat. Gasing C. Nampak ni, gasing C. Okey. C, kita bulatkan C. Okey, C gasing. Dan sepak raga. Sepak raga mana? Sepak raga I. Okey, lihat I. Okey, C dengan I. Mengufuk berapa langkah tu? Okey, mengufuk berapa langkah? C dengan I. 1. Dah terlebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Akil. Kira elok Akil. 6. Okey, tulis kat situ. Tekan digit 6. Okey, 6. Okey, mencancang dia Akil. Mencancang. Ada tak? C ke E ada mencancang tak Akil? C ke E ada mencancang. C ke E, C ke I ada mencancang. Ada ke tidak Akil? Ada ke tak? Mencancang. C ke I ada mencancang. Mengufuk dah kira dah. 6. Mencancang ada ke tak? C ke I? Tak ada. Sebab dia ada pada baris yang sama. Dia tak ada nak pergi atas bawah. Ya. Jarak tu mesti mengufuk dan kemudian mencancang. Kalau mengufuk dia mesti mendatar. Cancang atas bawah. Sekarang ni C dengan I tu dia satu baris. So dia tak ada nak pergi atas, tak ada pergi bawah. So mencancang tu ialah sifar. Okey. Lihat pada B. Okey, tengok B pula. Stesen konda kondi dan gudi garis. Konda kondi huruf apa? Konda kondi huruf G. Okey. Tandakan G. Huruf G. Okey, G konda kondi. Kemudian guli garis H. G ke H. Ini baru ada mencancang dan mengufuk. Okey. Okey, G ke H. Apa mencancang dia Ken? Sorry, mengufuk dia, mengufuk. G ke H apa mengufuk dia? Mengufuk pasti F dulu. Berapa? Satu lagi ni. 1. 8. 1. Ni G ke H. Dia mesti pergi pada mengufuk dulu. G nak pergi ke H. H sekarang ni H8 kan? H8. So 7 ke 8 berapa tu? Berapa langkah? 1 kan? Jadi 1 lah di sini. Mengufuk 1 lah. Faham ke K? 7 ke 8 ni? Nampak nak G? G ni ber 7. H pada 8. Jadi 7 ke 8 nak pergi berapa langkah? 1 langkah je lah. Kenapa 8 langkah pula? Dia bukan suruh anda kira koordinat. Koordinat kita dah belajar tadi. Bukan koordinat kita nak soalan suruh kita nyatakan jarak. Kalau jarak kita kena kira berapa jarak, berapa mengufuk dan berapa mencancang. Okey. Ya. Okey. Kemudian mencancang apa? Mencancang daripada ni. Mencancang. Okey. Jadi daripada bawah ni 7. 1, 2,
3, 4, Cikgu, 7. 5, 6, 7. Okey, 7. Bagus. Okey, faham pun 7, 7. cikgu. Okey. Okey, tengok pula. Congkak dan lumba kaki tempurung. Okey, padam ke atas pula. Congkak dan lumba kaki tempurung. Congkak dan lumba kaki tempurung. Okey, lumba kaki tempurung. Okey, congkak. Okey, lumba kaki tempurung. Congkak D. Congkak koordinat D. Okey, D. Okey. Lumba kaki tempurung B. Okey, B. Okey, ini pun ada. Ya. Barulah ada jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey. Tanda sekejap. Okey, B. Right. Okey. Okey. Jadi kita kira mengufuk. Apa mengufuk? Dua. Daripada congkak ke tempurung. D. 2, cikgu. 2. Sebab apa? 4 nak pergi 2 kan? Jadi kita kira 4, 1, 2. Okey, 2. Bagus. Saya faham tu. Kalau bagi tu apa? Faham? Okey. Mencancang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? 7, cikgu. 7. Cikgu kira sini ya. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, betul 7. Okey, Okey, 7. Alright. Dan kemudian D, tating lawi ayam dan batu seremban. Okey. Kita lihat tating lawi ayam kat mana? Tating lawi ayam F. F. Okey, seremban. Seremban mana batu seremban? E. Okey, FE. Alamak. Mengufuk berapa? Okey, mengufuk. 1. 1. Mencancang? 2, 3. Okey. 2 ke 3? Mana boleh bagi dua jawapan? Mengufuk 1. Mencancang apa mencancang? 3. 2. 2. 2. Okey, 2. Right. Okey. Okey. Akil buat kat tu. Akil buat ke tak? Buat ke tak tu? Buat tak? Sekejap lagi, cikgu. Tak ada internet. Tengah buat ke tengok cikgu punya cikgu buat? Tengah buat ke tengok cikgu yang buat? Tengah-tengah cikgu buat ni? Cikgu buat. Okey, tak apa. Saya tak ada internet. Tak ada internet? Kalau tak ada internet macam mana boleh masuk meet ni? Sangkut-sangkut. Tak apa. So sekarang ni Akil dah faham kan nak cari jarak macam mana kan? Dah. Okey. So jadi Akil sambunglah balik latihan ini. Sama aja. Ya, sama je macam kita belajar tadi. Semua senang je. Cikgu bagi latihan senang je. Ya. Okey, kemudian Akil buatlah bila petang ni ke malam ni ke Akil buat. Kemudian yang penting dah sudah, lepas tekan butang submit. Nanti balik cikgu semak. Okey, boleh Akil? Boleh. Okey, Rafizi ada kat talian ni ke? Raziman, cikgu. Apa cikgu? Saya tak dengar. Tak dengar? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan bagi rakaman ini dalam WhatsApp. Nanti tengoklah pada rakaman ini. Ya. Tengoklah pada rakaman ni. Kemudian buatlah latihan ni semula. Okey, tadi cikgu nak ulang semula apa yang kita dah belajar pada hari ini. Ya. Okey, kita dah belajar pada cikgu tukar skrin. Okey. Di latihan tu anda semua boleh sambung semula lah. Ya. Okey. Hari ini kita dah belajar macam mana kita nak menyatakan koordinat dalam bentuk yang dalam bentuk tulisan dia. Nak tulis koordinat. Ya. Koordinat dia mesti pasti X dahulu baru pasti Y ya. Koordinat ya, cikgu ulang balik ya. Dia buka kurungan, dia paksi X, paksi Y. Okey, jangan bertukar ya. Ini koordinat. Cara tulis koordinat. Okey, kemudian ya, ini cara tulis koordinat. Kemudian kalau nak cari jarak, macam jarak ada soalan jarak ni kita buat. Okey, kalau cari jarak, okey. Nak cari jarak pastikan cari jarak mengufuk dahulu. Cari jarak dulu. Kalau nak cari jarak, okey. Nak cari jarak, pastikan cari jarak mengufuk dahulu. Mengufuk tu apa? Jarak pada paksi X. Kemudian yang nampak kita tu nombor 1 ya. Kemudian jarak pada paksi Y. Y tu nombor 2. Okey. Mesti jarak pada paksi X dahulu. Sama ada dia
Sama ada dia ke depan ataupun ke belakang. Itu pasti X. Kalau Y, sama ada dia atas ataupun bawah. Atas ataupun bawah. Kalau pasti X, dia mesti sama ada kanan atau kiri. Ya, kira apa? Contohnya ni 1, 2, 3, 4. Kira satu langkah. Satu langkah satu nombor. Satu langkah satu nombor. Jangan anda buat satu langkah dua nombor gitu, tak boleh. Salah. Satu langkah satu nombor sahaja. Satu, satu, satu. Kalau jadi 3 unit. Sama juga kalau bahasa Y. 1, 2, 3. Okey. Jadi 1, 2 gitu. Jangan langkau. Sini. Boleh faham jarak Okey. Jadi boleh faham akhir dengan Razman? Boleh respon tak? Boleh. Tak ada respon dah. Tak ada kat situ dah. Boleh Okey, jadi itu saja cikgu. Jangan lupa buat latihan cikgu berikan. Nanti cikgu bagi pautan di ruangan chat, di ruangan WhatsApp ya. Okey. Dan kemudian kalau ada apa tak faham, terus WhatsApp cikgu. Jangan tak WhatsApp. Baik, WhatsApp cikgu tanya Okey. Itu saja. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye bye. Waalaikumsalam, cikgu. Bye. Bye.